Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat bersama pada petang ini. Insya-Allah kita akan sambung perbincangan syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, poin yang ke-80, muka surat 607, iaitu penyatuan umat Islam. Persatuan tu maksudnya penyatuan. Penyatuan umat Islam. Ini juga termasuk dalam prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Tak kiralah kita ada berapa parti, berapa badan NGO, berapa kelompok pun, dia mesti bersatu di atas satu akidah tu. Maknanya sebab perkara ni perkara yang dibahas dengan panjang lebar oleh ulama. Kadang-kadang dia lebih bersifat ijtihadi. Tak apalah kukuk mana pun, tak kiralah kita parti berbeza, badan NGO berbeza, tak kira. Kena ingat kita ni sebagai seorang Islam, dia kena bersatu di bawah akidah itu. Berbeza tu tak apa, tapi jangan sampai perekat, orang panggil putus hubungan itu. Dalam syarah Adabul Mufrad tu, dia bincang silaturahim tu. Maksud putus hubungan tu makna timbul perasaan benci, yang mana perasaan benci tu dicirikan apabila orang yang dia benci, orang Islam juga, dapat nikmat, dia rasa tak senang. Dan kalau orang Islam dia benci tu ditimpa bala dan sebagainya, dia rasa senang hati. Kalau demam pun jadi keboh demam. No? Kalau berlaku begitu, maknanya sudah putus dah tu hubungan tu. Digambarkan begitu. Sebab zahir ni boleh berlaku bila jumpa Assalamualaikum, kalau ajak kenduri, tapi hati tu benci dalam tu, itu hak tasir. Sebab kalau ada perasaan benci sama Islam tu, dia tak akan doa kebaikan. Banyak perkara dia tidak akan buat kebaikan. Jadi hak berlaku zahir ni jadi pura-pura lah. Dia akan jadi gitu. Hak tu atasi. Sebaliknya kalau nampak zahir, nampak marah, tapi selagi tak putus dalam tu tetap rasa saya lagi. Ada lagi perasaan saya. Kadang-kadang kita tengok saya kita benci buat perangai dia. Tapi kita faham sebagai orang seakidah ni, dia tak boleh putus hubungnya, kita tetap doa kebaikan. Hak tu tak putus lagi, masih ada silaturahim lagi. Itu mengikut ulama. Ni saya petik ni dalam syarah As-Sailul Murajjab itu 6 jilid. Dia syarah kitab Al-Adabul Mufrad. Dia bincanglah pandangan ulama gini. Sebab perkara ni agak abstrak lah, sesuatu yang bersifat maknawi. Nak kata putus lah, dia tak pergi kenduri kita panggil, tak mestinya putus. Tak mesti. Kadang-kadang bila dia jumpa kita, dia lari ke lain. Tak mestinya putus gitu. Sebab dia malah jumpa tu boleh jadi, kalau jumpa timur perasaan orang nak elok, sebab sama Islam. Hak pentingnya dalam hati tu, biar ada perasaan saya, cinta kasih. Kalau hilang hak tu, tak ada lah kebaikan. Itu yang dimaksudkan. Sebab kita nak sekat tak sui beza parti, tak sui beza badan NGO, tak sui beza kumpulan, payah sebenarnya. Payah nak buat gitu. Tapi maksud anaknya jangan sampai putus hubungan tu, tak boleh. Dia kadang-kadang tak seperti parti lah, tidak seperti badan NGO. Kadang-kadang pihak masjid pun jadi beza dah. Misalnya kita ni, pokok kita, dia letak pokok kita tu kan. Boleh nyakit lah. Pokok kita, masjid kita ni gini. Macam tak sih gabung dengan orang lain. Kadang-kadang boleh berlaku juga gitu. Syaitan tu, dia nak semua rasa kita. Padahalnya banyak perkara kita untung kalau kita bergabung. Okey, kita dari kawasan ni ada beberapa masjid, nak buat program mesyuarat, gabung tenaga, panggil AJK mesyuarat. Okey, tak apa dah 2 orang buat, mari kita nak buat program. Kalau kita buat program, dia jadi lebih ramai. Bulan ni buat masjid demo. Benda-benda gitu sebenarnya payah kalau kita nak buat. Apa tu? Pada tinggi dah nama masjid dia, nak tinggi lagi. Dia tak sui nampak bergabung tu. Tu kesilapan juga tu. Padahal kalau bergabung tu lebih baik lagi sebenarnya. Cuba bayangkan. Cuba bayangkan. Kadang-kadang dalam satu mukim tu, seorang 5 ni tak boleh gabung buat sekali untuk semaya raya. Apa jadi kita? Padahal kalau gabung sekali, buat dia lebih ramai. Mari belakang tu email. Tapi hak baca ketubah sore sudah.
Tok Imam pun seorang latih paling sedap di kalangan Melayu kira paling sedap. Jadi tak boleh nak berlapis dada begitu. Mana satu perkara yang perlu kita fikirlah. Kau tak boleh maya pun mari juga. Biar dengar khutbah. Letak dia bahagian belakang. Jadi budak-budak mari pun. Bila tempat terbuka, dia tak bunyi bising tepik tangan mana pun. Itu hikmat dia. Jadi perkara-perkara gitu kalau boleh buat memang comel lah. Baik. Tu kena ingat dah sebab gini nak sebut tu sebab kalau kita baca tajuk selepas ni pun dia macam kalau kita baca macam tak praktikal nak kita nak laksana ke zaman kita sebab orang kita ni pecah teruk benar dah orang kita ni sebenarnya. Kalau di Malaysia kan parti Melayu paling ramai. Kadang-kadang ada pada kertas saja. Dah, secawangnya pun tak ada. Kadang-kadang setengah tu. Jadi perkara gitu perlu difikirkan. Dan kita ni doa lah. Sepuan Nazri pun ada doa nak sebab kita bukan kata tokoh orang panggil tokoh hebat nak boleh mesesar nak bersatu sebab orang Sepuan sebut sebelum ni lah. Jadi nak menyatukan perempuan ni kena orang besar juga. Jadi kita doa saja. Boleh jadi berkat doa kita mana bersatu sungguh. Tak apa beza tu bagaimana. Beza parti tak apa. Tapi biar ada perasaan persatuan kesatuan umat tu biar ada. Baik, cuba kita tengok muka surat 6 sebagai sambung. Namun wajib diketahui bahawa penyatuan itu dibangun atas dasar ittiba', yakni pengikutan kepada sunnah, bukan atas dasar karut marut bid'ah dan sebagainya. Tidak. Dia mesti atas dasar tu. Bahkan kalau ada sayang kita melakukan bid'ah, kita tak boleh putus hubungan. Tak boleh. Tetap kita kena buat baik pada dia. Cuma kita tidak bersekongkol dalam bab tu. Kan? Jadi kebanyakan firqah-firqah yang mencela adanya perpecahan dan mengajak pada penyatuan, yang mereka maksud dengan perpecahan adalah golongan yang tidak sama dengan mereka, meskipun golongan itu berada di atas kebenaran. Jadi tarikh perpecahan itu sendiri pun mengikut kelompok, bukan atas dasar orang panggil survival agama, tidak. Jadi kita ni pecah apa? Jadi maknanya orang tak masuk kumpulan dia, maka orang itu telah berpecah. Itu biasanya begitu. Sebab di Indonesia ni parut lagi. Orang panggil parti-parti Melayu. Sebenarnya walaupun kita kata mungkin berdaftar tak, tapi kumpulan tu parut. Tengok dalam internet boleh tahu. Kumpulan Persatuan Islam saja pun banyak mana. Pening kepala. Masa-masa tu kalau boleh jangan gunalah. Jangan kita duk ajar guna puak kita tak boleh. Kita sebagai orang Islam, kita cuba guna begitu. Kalau punya puak-puak kita kan, perkataan itu sendiri pun tidak ada unsur penyatuan. Kena set kita pula kata. Hak kita duk kelih-kelih ni beza dari segi manhaj ya. Ahli sunnah belaka tu. Tu. Hak orang panggil parti-parti orang Islam yang mana ketua dia orang Islam tu, semua dakwah ahli sunnah belaka, orang Islam belaka, tapi beza pendekatan. Jadi nak beza, nak bertegang urat leher, hak tu ana rasa tidak menjadi satu isu yang sangat besar, asalkan jaga hubungan, jangan putus hubungan tu. Hak tu kena jaga tu. Dan kita kena didik masyarakat kita, pengikut kita pun begitu juga. Seboleh-boleh jangan nampak kita ni balah orang atas. Sebab nampak balah orang bawah, balah dah kita baru nampak. Kita duk main molek-molek kawan ni bawah tetap dah. Kapo tak tegur dah. Benda-benda gitu. Kalau kita buat gitu, kita berdosa dunia akhirat. Mana dengan sebab kita, masyarakat kita pecah. Sebab Sayyidina Ali, ana sebut sama Sayyidina Ali sebab ulama kata, ulama sentiasa sebut Sayyidina Ali ni dia cuba habis kering dah, tak sulit jadi pecah, tapi nak orang, tapi dia tetap lagi, hatta bila sesat peperangan pun dia masih lagi kata tentera Muawiyah mati syahid, tentera kita mati syahid. Sesiapa yang kutuk tentera Muawiyah mati syahid, dia hukum padahalnya perang lah. Dia nak didik masyarakat tu pun ramai lagi yang terlepas. Padahal pemimpin tu nampak dah, misalnya Muawiyah isytihar secara terbuka, Sayyidina Ali lebih daripada dia. Aku sedar aku ni siapa. Sayyidina Ali tu lebih. Dia tahu. Tak ada. Hak tu tak ada khilaf tu. Sayyidina Ali lebih pada Muawiyah. Tak ada khilaf. Tapi apa dia tak sebaiah? Dia ayat terang. Kerana dia tak setuju
Dan tak boleh nak kata dia derhaka sebab dia tak bai'ah. Dia tak setuju atas dasar dia pendekatan. Kihnya isu dia Sayyidina Uthman Ibn Affan, pembunuh Sayyidina Uthman. Benda-benda gitu ya. Saya nak kata bai'ah dulu, lepas tu kita buat kira lah nak cari pembunuh tu. Muawiyah kata bertindak dulu. Moga semua orang tahu pembunuh tu sekarang ni berada di bawah kerajaan, daftar jadi tentera, tangkap je itu. Gitu. Tapi kok mana pun, sebab itulah ulama Imam Khatib Baghdadi misalnya, kan kita biasa dengar ke tak, Muawiyah kononnya Muawiyah arah Khatib masa baca khutbah tu kutuk Sayyidina Ali. Kutuk. Tak ada riwayat tu, tak tersabuk kata Khatib Baghdadi. Aku kaji dah, dia kata dalam Faslul Khitab tu. Dalam kitab Faslul Khitab. Baik, seterusnya. Jadi kita kena ingat jadi maknanya kita kena jaga kata-kata kita, kena beringat benar. Sebab sama Islam ni tak boleh, walaupun kita kata tak belagangi, bercanggah pendapat apa, tak boleh kita kata dia kutuk dengan perkataan-perkataan yang hina, sebab dia Islam. Tak kira siapa lah. Mana kita nak tuduh dia dengan gelara-gelara, misalnya kita tahu munafik, pengkhianat, perosok bangsa, jangan, berhati-hati. Pemecah belah, hak semolek ni jangan kata gitu. Sebab bila kita kata gitu, orang bawah je lah ke mana. Baloh kekeh dah bawah ni cukup dah tu. Kita kata gitu tu. Pada kitanya lepas tu jumpa dah akak sing rapat jipnya. Lepas tu minggu depan istiha pula atas Persatuan Melayu, kita bergabung. Dah bawah ni renggih, cabut dah tangan. Duk agak dero. Itulah sebab tu pemimpin tak, sebab tu bagi anak-anak kelih kalau jenis pemimpin kita anak paling kecil, anak sendiri paling kecil, dia bawah bala habis ni. Dia tak jaga. Ni bukan pemimpin tu sebenarnya lagu tu. Lepas tu ke dia? Ikut lagu dia, boh gila. Baik, Ahlus Sunnah wal Jamaah memerintahkan, ni Ahli Sunnah, Ahli Sunnah wal Jamaah memerintahkan orang Islam musuh-musuh mereka. Jadi bila berhadapan dengan musuh, hak nampak balas tadi, dia jadi bersatu. Apakah begitu berlaku di Malaysia? Kau ada pula orang Islam berpihak pada orang tidak Islam. Dalam nak berhadapan, duk balas sama Islam ni, tu suatu perkara yang perlu fikir panjang lah tu. Seterusnya, ada pun kelompok-kelompok bawah tanah ni. Anda bawah tanah itu cuma direct gitu. Kelompok-kelompok underground lah kita kata, jenis apa ni kita ni, jenis tak nampak, tidak menzahirkan diri ni. Dan juga jemaah-jemaah sempalan tu maknanya pecahan. Kelompok-kelompok pecahan. Dan juga bai'ah yang dikenal sebagai bai'ah dakwah. Bai'ah di sini maknanya persatuan, kumpulan. Dakwah adalah penyebab timbulnya perpecahan dan fitnah. Jadi banyak terlajuk pada NGO ni, dia ada kesan juga. NGO Islam saja berapa ada. Apa yang jadi tak boleh guna. Jadi hal ni bila dia besar sikit dia buat satu persatuan. Persatuan Islam juga. Kadang-kadang benda-benda gini dia menyebabkan jadi perpecahan. Dari satu sudut. Tapi kalau faham molek, dia jadi molek sebenarnya. Boleh bersatu dalam kih-kih tertentu. Sebab hal ini di atas pemimpin. Sebab tu orang nak jadi pemimpin, dia yang membentuk masyarakat, pemikiran masyarakat. Jadi hal ni pun sebenarnya payah juga kita nak kecek. Hal ni bagai ijtihadi. Cuma kita baca ni atas rasa prinsip saja. Lepas tu dari segi praktikal bawah tu sebenarnya bukan kerjaan kita. Jadi hak tu kerjaan pemimpin. Sebab kita sebab tak nak sebut semua doa lah supaya Allah menyatukan umat Islam itu kan. Baik, cuba tengok lagi di sini. Bai'ah hanya boleh diberikan kepada orang yang ditunjuk. Bai'ah sini makna ta'astiyah. Bai'ah yang dikenal sebagai bai'ah dakwah. Yang ni kumpulan dakwah yang telah melakukan saksi atas nama satu kumpulan. Sebenarnya terlalu banyak tu dia menjadi penyebab timbul perpecahan dan fitnah. Bai'ah hanya boleh diberikan kepada orang yang ditunjuk oleh ahlul halli wal aqd. Ini satu istilah yang diperkenalkan oleh ulama. Kalau di Indonesia dia kata hak ni sama dengan lembaga yudikatif ni. Di sini ada buatlah kita pun gitu juga. Apa dia kalau Indonesia dia ada apa ni panggil eksekutif, kemudian legislatif dan sebagainya. Aku kumpulan hak ni apa dia dalam Malaysia kita ni. Dia gini mudahnya. Sebab dia kata ahlul halli wal aqd diperkenalkan oleh ulama dalam bab politik, maknanya golongan yudikatif dia paling tinggi. Bolehkah dia lah menentukan siapa jadi pemimpin yang membuat dasar negara yang utama. Tu maknanya ahlul halli wal aqd. Kalau zaman Nabi dulu ada sekitar 6 orang. Zaman Sayyidina Umar
Orang ni hak hakul ni kira hak betul-betul itu ni. Abdul Rahman bin Auf tu tak tinggal, tu termasuk tu. Dalam bab isu-isu besar, ni orang tu capur Sayyidina Umar dah berapa, tak apa 10 orang. Pokok ni. Dia tak boleh ramah sangat tu. Dia jadi akak kursi. Tak boleh ramah sangat. Dia sekitar gitu ya. Hak ni memang betul. Contohnya Sayyidina Umar sendiri. Apa dia kita kata? Ibnu Abbas, Abdul Rahman bin Auf, pokok ni. Dia panggil ahlul halli wal aqd. Rasa tempat kita ni hak paling tinggi Dewan Negara tak? Dewan Negara. Itu paling tinggi. Ana pun tak tahu juga sistem dia punya negara kita ni, bukan bidana tu. Cuma sempat rujuk juga kalau di Indonesia dia ada 3 hak nisa. Yudikatif, kemudian eksekutif, kemudian legislatif. Lepas tu dia ada takrif semua tu. Jadi hak ni berada tertinggi ahlul halli wal aqd. Kalau kita tengok dalam kitab-kitab Arab, ahlul halli wal aqd dia ada 4 takrif. Tapi semua tu merujuk kepada satu lembaga dalam negara yang paling tinggi kedudukan dia, yang menentukan dasar negara. Dan dia juga boleh pecah dan lantik pemimpin. Ahlul halli wal aqd. Baik. Ahlus sunnah berpendapat tentang hadis ni, man mata wa laysa fi unuqih bai'ah mata maitatan jahiliyah. Sesiapa yang mati dalam keadaan dia tidak melakukan bai'ah, tak setia kepada jemaah Islam, maka mati dia semakin mati jahil. Jemaah Islam ni maksudnya Ahlus sunnah wal jamaah. Kalau kita kata jemaah Islam ni maknanya parti kita, dia jadi sempit maksud dia. Jadi sempit. Ni maknanya Ahlus sunnah wal jamaah. Tak kira lah di Mesir ke Ahlus sunnah juga, di Indonesia pun Ahlus sunnah juga. Maksud ni yang dimaksudkan mati jahiliah, tak boleh berpisah dengan hak tu. Bukan dengan mana parti politik dalam bentuk ni negara demokrasi ni, bukan hak tu maksudnya. Jadi kalau kita baca hadis ni untuk parti kita, dia jadi rosak maksud dia. Boleh jadi tak apalah, ni kita baca ni prinsip. Baik. Ayat hadis ni, sanksi ni maknanya dipanggil penalty ataupun kita apa, hukum lah. Sesiapa yang mati dan dia tidak melakukan bai'ah kepada jemaah Islam. Jemaah Islam mana? Ahli sunnah wal jamaah. Maknanya dia terpisah. Mati dia tu seperti mati jahiliah. Dan mati seperti jahiliah ini termasuk hukum, ketentuan untuk orang itu. Dan inilah maksud sanksi itu, maknanya hukum, penalty kepada dia. Jadi penalti yang tersebut dalam hadis di atas dituju kepada orang yang tidak membai'ah penguasa yang telah dilantik dan disepakati oleh ahlul halli wal aqd. Jadi kita nak kecek dalam bahasa Malaysia kita ni, dalam konteks Malaysia ni dah payah. Sebab apa? Sistem kita ni sistem barat. Sistem barat. Jadi nak kecek tu payah. Walaupun anda duk baca juga beberapa artikel yang ditulis oleh tokoh-tokoh akademik, dia kata walaupun tidak berjalan sepenuhnya, tapi orang Islam yang berada di atas skala, orang panggil hierarki yang paling atas tu orang Islam. Kalau lah ni kat mana? Sultan lah, agung, dia menentukan. Mana kalau nak mengikut di segi hukum umum, itu sudah dikira sah. Sebenarnya bila pihak tertinggi, kita kena terima lah, kita tak setuju dengan individu, itu hal lain. Ni kira sistem kita ni, orang panggil sistem ni raja berperlembagaan tu lah kita panggil tu sistem tu, bukan individu. Kalau individu ni macam-macam lah, bukan manusia kan. Tapi kita kena ingat sistem ni lah yang dipuji oleh Hamka tu. Nasib baik dan gawa ada sistem ni. Dari sudut mungkin kita tak setuju, tapi sudut lain banyak kebaikan. Ni kalau orang yang terlibat dari isu perlembagaan, dia tim Nabi macam ni, dia bahas. Ini kita bahas dalam bentuk satu institusi. Orang yang tak boleh nak letah dia punya orang Melayu tu, kukuk mana pun, tu kena terima. Tu dari sudut tu. Cumanya inilah, kalau sebab tu ana baca Imam Al-Mawardi, sempat rujuk Imam Al-Mawardi, dia kata ahlul halli wal aqdi ni dia terdiri daripada orang Islam yang paling tinggi keilmuan dia dan paling utama dari segi pengiktirafan. Dia kena duduk di situ, dia sebenarnya menentukan. Makna hak ni sepatut kena lebih tinggi daripada hak tu. Daripada hak tu Tuhan ni nak sebutkan itu. Nak sebut lebih tak boleh juga tu. Dia kena ada hak lebih tinggi daripada hak tu. Ahlul halli wal aqdi makna orang-orang Islam yang mempunyai kepakaran khusus dalam bidang agama, dicampur dengan orang pakar dalam bidang-bidang lain, hak tidak ada kepentingan.
Dia dilantik, dia boleh menentukan seorang pemimpin. Kalau nampak tu usaha, dia boleh jatuhkan pemimpin tu mengikut Imam Mawardi. Tu. Sebab kalau melalui sistem pilihan raya semata-mata hak tu paling tinggi, masalah kita. Teruk sejahat pejing pun kita kata dah. Rakyat tak tahu. Jadi benda-benda gitu, benda-benda gitu. Payah jugalah sebenarnya, tapi ahlul halli wal aqdi ni dia bukan melalui sistem pilihan raya untuk menentukan, tidak, tapi dia melalui sistem mesyuarah. Hak mesyuarah ni orang-orang hak layak, bukan orang sebab kita. Orang sebab kita setuju ni, kita belagangi kita. Ni pokok ni. Sebab tu dia payah juga. Sebab dan istilah ni mengikut ulama tidak digunakan dalam Quran dan hadis. Istilah ni diperkenalkan oleh ulama. Memang betul pun. Tapi ada dah pelaksanaan dia zaman Nabi. Kan Nabi nak buat apa-apa walaupun dia ni Nabi. Dia tidak buat keputusan itu dia dah. Dia panggil sahabat. Nak pergi nak gapo nak hari ni. Lagu mana pandangmu? Ni tawanan pergi nak buat lagu mana? Sebelum turun ayat. Bila turun ayat pun nak laksana ayat tu lagu mana? Tanya sahabat. Dari segi pelaksanaan, hukum umum ada dah. Nabi tidak kata dia guna kuasa dia semata-mata. Padahal dia terima wahyu kalau dia royak. Sahabat tak komplain dah. Tapi dah dia panggil juga tokoh-tokoh ni. Mana situ sudah ada dah tu konsep ahlul halli wal aqdi. Tu ya. Baik. Jadi orang yang tidak sanggup bersatu di bawah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dia dihukum. Kalau dia mati, Nabi kata mati jahiliyah. Maknanya berat kedudukan dia tu. Misalnya Imam Ahmad Ibn Hanbal ketika menjawab pertanyaan Ishaq bin Ibrahim bin Hanif tentang hadis mata maitatan jahiliyah, orang tanya dia. Dia jawab lagu mana? Yang dimaksud dengan imam itu, pemimpin orang Islam itu, adalah kaum muslimin yang seluruhnya berkumpul untuk membai'ahnya. Ini adalah imam dan demikianlah makna hadis itu. Mana orang Islam setuju? Adalah orang tak setuju, tapi umumnya setuju, jumlahnya ramai setuju. Maka tu dia pelantikkan itu secara sah lah. Tu ya jadi khilaf tu. Contoh kita kata di Malaysia, bila yang di Pertuan Agong nanti, apakah bermakna seluruh orang mukmin tu jadi pertikaian tu? Pelantikan tu terasa apa? Pula tu banyak masalah timbul. Jadi tu jadi punca khilaf tu. Tu. Sebab itulah lagu mana jadi pun umat Islam dia kena tegak di atas, bersatu di atas akidah tu. Tak kira lagu mana keadaan tu. Bila kata orang Islam, kita kena percaya secara umumnya. Busuk-busuk wadik-wadik kita. Kalau bahasa kampung. Itu. Jadi Imam Ahmad kata gitu. Tidak sebagaimana yang didakwa oleh setengah-setengah jemaah ataupun kelompok. Puak dia lah maksud jemaah itu. Tak kena gitu. Sebabnya ialah kadang-kadang dulu ke zaman keadaan orang kita pun tak faham molek zaman-zaman dulu kan macam-macam pemahaman tentang hadis ni. Baik, Al-Kathiri dalam kitab ada Faidul Bari berkata, ketahuilah bahawa hadis tersebut menunjukkan bahawa yang dianggap bai'ah yang sah adalah bai'ah oleh seluruh orang Islam. Kalau seandainya ada 2 orang atau 3 orang membai'ah, maka hal itu tidak dikatakan imam sebagai dibai'ah oleh kaum muslimin atau ahlul halli wal aqdi. Nak kena keseluruhan. Kalau ada sikit seorang, 2 orang, 10 orang yang bid'ah yang harus ditinggalkan. Sebab tu anak kata tu. Jadi kita nak anggap dia buat huruf besar tu. Dia buat huruf terang tu. Dia bold tu tak. Jadi hak ni kalau ni banyak parut benar lagi lah bicara dalam kitab khusus ni kalau kita baca. Tapi secara umumnya gitu ya. Jadi maknanya kalau kita ambil maksud umum ni, maknanya kalau kita ada parti pun jangan menganggap parti kita tu hak itulah maksud Ahlussunnah wal Jamaah, yang mana Nabi kata kalau tak bai'ah pada hak tu mati jahiliyah. Jangan anggap begitu. Kalau kita anggap begitu, sok makna hadis ni. Bahaya gitu. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah kepada Huzaifah radhiyallahu an, iaitu ketika tiadanya jamaah dan imam, maka ia harus meninggalkan semua jemaah. Jadi semua jemaah tu mana? Tu maknanya hak jemaah hak amah ni, hak umum. Mana ketua ini umat Islam setuju semua. Tak ada tu. Tinggal ni hak pecil-pecilan. Hak pecah-pecah, hak kecil-kecil, kumpulan kecil, jangan diikut. Rasulullah kata, "Talzam jama'atal muslimin wa imamahum." Faqultu fa in
fa illam takul lahum jama'atun wala imam qala fa'tazil tilkal firaqi kullaha walau an ta'adda ala asli syajarah hatta yudrikakal maut wa anta ala dhalik. Hendaklah engkau berpegang teguh bersatu kepada jemaah dan imam kaum muslimin. Hak ni maksudnya kumpulan ahli sunnah. Ahli sunnah ni kena ada seorang ketua atas nama ahli sunnah. Hak ni bukan ahli sunnah berdaftar, ni ahli sunnah semati. Ahli sunnah hak mana hak ikut sunnah. Bukan ahli, sebab ada juga mana kita kata ahli sunnah dia persatuan. Dia tubuh lepas tu dia latih dia presiden. Tu tak kira tu. Tu tak kira tu. Bagaimana kalau mereka sudah tidak mempunyai jemaah dan imam lagi tak ada tu? Maka Nabi kata jauhilah semua kelompok tersebut meskipun harus menggigit akal pokok hingga engkau mati dalam keadaan seperti itu. Dan sebenarnya biarlah anda nak sebut hakikat di Malaysia kita ni, ada yang pegang ni secara zahir sebab tu dia tak terlibat langsung, tapi dia bantu kerajaan ni dalam bentuk yang lain. Dia tak terlibat sebab dia kata parti-parti semua tegak ni di atas sistem sekular. Memang ada pun. Dia ada hujah dia lah. Hak tokoh-tokoh akademik pada anda jumpa disebut gini-gini. Lepas tu dia ada sumbangnya cara dia. Sebab dia kata kalau ikut ni pun dia kau pecah. Nak lagi kau pecah. Tak satu. Banyak masalah dia tu. Tu ijtihad dia lah, pandangnya dia. Kita tengok ada juga kebenaran tu, bukan kata tak ada langsung. Ada setengah tu dia kata dia bukan tolak satu batu. Ni anda pernah jumpa tokoh-tokoh akademik. Cuma dia tengok dia tidak membentuk kita jadi seorang yang berakhlak. Macam-macam dia. Cumanya dia tidak lari orang ni itu. Kalau orang ni betul, sebab dia ada juga kepentingan untuk umat Islam. Dia ada juga. Dia bukan kata tolak tu juga. Tu dia banyak sebab payah kita nak itu tapi kukuk mana pun kita tak boleh kata kalau ada orang terlibat, kita tak boleh kata dia makna dia ni ikut sistem jahiliah. Ya betul lah, memang betul lah. Sebabnya gini ulama kita ni, kalau contoh di India misalnya, kalau kita baca sejarah ada ulama kita masuk parti Hindu. Maulana benar. Orang tanya mana masuk parti Hindu, tidak kafir, lebih kafir pada sini Hindu tu. Dia kata mana? Aku tahu Hindu tu pemuga aku duduk sini, lahir sini. Dan aku ni maulana ngaji habis halim ke. Apa dia masuk tu? Kerana dengan masuk tu adalah sedikit kepentingan untuk orang Islam. Baru pakai lagu tu lah. Jadi setengah-setengah kita kata umat Islam kita terlibat politik, dia ada ijtihad gitu. Jadi kita nak kata dia salah 100%. Tak kena juga bagi anda tu. Tu jangan, mana kita jangan melampau. Jadi hak terlibat pun dia kena faham lah. Jangan dia hanyut dalam sistem itu. Tu banyak perkara pula lah. Gitulah. Habislah di situ. Jadi hak ni kita tak perlu hurapannya sebab dia hak ni termasuk dalam ijtihadi ni bagai payah lah ke. Okey, seterusnya anda ambil sikit lagi sebab kita nak habis cepat ni nak. Ni. Okey, sekarang ni poin yang perkara 81. Apa dia? Ahlus sunnah sentiasa melakukan tasfiyah, proses pemurnian dan juga tarbiyah, itu proses pendidikan sebagai kata kunci bagi kembali kepada Islam. Maknanya proses memberi ilmu, memantapkan ilmu dan membersihkan pemikiran daripada faham yang tidak Islam, kena buat semua tu. Benar ni anda tengok, memang berlaku tempat kita di Malaysia ni. Sama ada parti politik, dia ada sentiasa wacana, diskusi nak bersihkan. Dia pun tahu. Kita kata badai-badai NGO misalnya, hak tidak badai politik, dia ada semua. Perbincangan tentang perkara ni ada semua untuk kepahaman tu. Baik, yang pertama penyebab umat Islam ni hina ni, kita baca cepat tak perlu hurah sebab bagai ni bukan bagai yang ni, bagai termasuk bagai yang mutaghayyir, bagai boleh berubah-ubah ni. Penyebab hina orang Islam, apa orang Islam jadi hina? Sedangkan Islam tu ya'lu wala yu'lah. Islam tu ya'lu, tapi orang Islam jadi hina. Apa? Itu persoalan ditimbulkan di sini. Dia kata penyebab asal lah kenapa orang muslimin pada kondisi mereka yang paling teruk lah, terpuruk tu mana, terperosok agaknya, tercorok, jadi terkebelakang, berupa kehinaan dan penindasan kaum kafir terhadap sebahagian dunia Islam. Penyebabnya bukanlah kerana umat Islam ni tidak memahami, bukan kerana majoriti umat Islam tidak memahami fiqhul waqi', fiqh semasa, fiqh reality, atau tidak mengetahui rencana-rencana dan tipu daya orang-orang kafir sebagaimana anggapan sebagai. Dia tahulah kau tu. Mana kalau kecil atau setengah-setengah tokoh tu dia bincang hebat benar. Tapi hak berlaku lagu lain. Baik.
adalah sebuah kesalahan yang sangat nyata dan kekeliruan yang amat jelas apabila mencurahkan perhatian secara berlebihan terhadap fiqhul waqi'. Terlalu nak bersifat semasa sangat sehingga tinggal sunnah Rasulullah dalam bab pemerintahan. Sampai tinggal terus cara merintah Nabi kerana terlalu nak fiqhul waqi'. Nak tengok, terlalu tengok realiti, tinggal nas tu. Dia ada dua, fiqhul nas dengan fiqhul waqi'. Fiqh nas ni hak Nabi. Cara merintah Nabi lagu mana? Tinggal tu. Apa tu? Terlajak duk tengok realiti. Oh, tegur ni tak boleh buat. Siapa lah ni ada. Siapa kata tak ada. Siapa kata rejam ni tidak takzir. Nah, siapa kau? Setengah siapa gitu. Apa tu? Sebab dia duk tengok orang kafir nampak tak boleh terima takzir. Jadi dia nak mendekati orang kafir ni. Siapa dia menafikan tu? Agak ngerti umat Islam gitu. Dah tak boleh buat, biar dulu. Apa dia nak ubah? Bila dia ubah kepada takzir, makna boleh untuk tidak dilaksanakan. Jadi gitu implikasi dia. Sebab takzir ni atas budi bicara kerajaan. Tak perlu dah jadi hukum rejam. Sedangkan hukum rejam ni zaman Nabi, zaman sahabat buat. Setelah tu surah Nur tu apa tu? Umat Islam faham jalan hukum rejam tu. Jadi benda-benda gitu kena faham lah. Padahal hukum rejam Nabi buat, sahabat buat. Kalau benar tu masuk buat apa sahabat buat? Siapa zaman Sayyidina Ali buat lagi? Selepas tu pada buat. Jadi benda-benda kena faham. Apa tu? Terlalu nak tengok realiti. Orang tak boleh terima tu. Sepatutnya dia tak boleh buat, biar dulu. Tapi jangan nak ubah hukum tu. Dia nak pindah tu, rejam tu tidak di bawah hudud, nak pindah letak takzir. Kesal dia ke dia? Boleh tidak buat lah bila letak di bawah takzir, maknanya atas budi bicara kerajaan. Kalau hudud tak boleh, dia kena buat. Padahalnya hudud ni nak buat dia tu bukan main, payah nak sampai situ. Proses dia tu pelik semati tu pelik. Betul antara benda pelik lah. Sebab itulah kita kena bagi perhatian. Sedangkan suatu hal yang telah menjadi kesepakatan para fuqaha dan tidak terdapat perbezaan di antara mereka bahawa penyebab yang paling mendasar bagi kehinaan orang Islam sehingga terhenti perjalanan mereka untuk terus maju dalam kerangka agama ni sebab dia pertama sekali kejahilan atau kebodohan orang Islam terhadap Islam yang diturunkan. Dia tak faham molek. Dia duk faham bab fiqh berkenaan dengan ibadat. Dia yalah kita kata perkara fiqh berkait dengan darah ni faham tu. Dak bahaji umrah gitu ya. Hak ni, hak tu ya, hak bersifat-sifat peribadi. Haji ni gitu ya dia faham. Apa tu sebab umat Islam tidak dididik dengan cara. Cuba tengok tempat kita lah ada. Tak ada pada hal kita kata tokoh-tokoh kita ramai yang mahir dalam bidang dia, bidang fiqh tentang kenegaraan, tapi tak ada. Tak tahulah setakat ni anak tak jumpa di masjid-masjid ada kuliah khusus tentang fiqh kenegaraan. Fiqh hubungan antara bangsa, fiqh tentang hubungan antara muslim dengan non-muslim secara khusus. Sedangkan orang Islam ramai kepakaran bidang tu. Ada universiti. Eret pun waktu tu main ngajar pun. Kita boleh ambil manfaat banyak. Kalau tidak umat Islam jadi jahil tak erti. Yang kedua, majoriti orang Islam mengetahui hukum hakam Islam yang berkaitan dengan pelbagai kepentingan mereka. Tidak melaksanakan. Mereka cenderung meremehkan, anggap mudah dan menyia-nyiakan. Jadi gitu pula. Dia tahu sangat. Tak. Misalnya kalau bak aurat, tahu semua. Kalau kita tanya, tahu aja. Tapi dia pandai macam-macam. Kalau sekadar kita tengok setengah tukar cik Islam, tengok bini dia tak tutup aurat. Teruk. Banyak kau lah kita tengok. Itu hakikat berlaku di dunia Islam sekarang. Tak kira bukan di Malaysia saja tu. Dia perkara-perkara kita boleh nampak lah. Sebab tu bagi anda, pemimpin yang tidak amal Islam adalah kehidupan dia, bagi anda ragu tentang keberadaan dia. Ya ke dia nak tegak Islam? Sebab kalau kita tengok orang panggil cara, kalau dulu zaman Nabi, sahabat dan seterusnya, dialah orang Islam yang paling jaga sunnah Nabi. Ni kalau pemimpin sunnah Nabi tak tahu mana, kita pun jadi pelik, neng lah kitanya. Lagu mana dia nak bela umat Islam? Dia nak bela atas rasa ekonomi saja ke? Kau tu ya dalam kepala dia. Kita bimbang kok. Bila pemimpin Islam naik, kita tengok, mana amal agama dia amal? Kok kita yang kena amal agama, dia ada. Pelik tu. Tu benda-benda gitu. Baik, jalan untuk mencapai kemuliaan Islam. Ni anda baca reka-reka. Okey. Tasfiyah dan tarbiyah adalah kata kunci bagi kembalinya kemuliaan Islam dengan cara penerapan ilmu yang bermanfaat dan pengalamannya dan pengamalannya. Keduanya adalah perkara yang mulia
Tidak mungkin orang Islam dapat mencapai kejayaan dan kemuliaan kecuali dengan menerapkan metod tasfiyah, yakni pemurnian, dan tarbiyah yang merupakan kewajipan besar yang amat penting. Baik, apa maksud tasfiyah? Di sini dia ada sebut 4. Makna proses pemurnian umat Islam ni ada 4. Pertama sekali, pemurnian akidah Islam. Ini tanggungjawab pemimpin ni. Pemurnian akidah Islam dari sesuatu yang tidak dikenal dan telah menyusup masuk ke dalamnya, seperti amalan syirik dalam pelbagai bentuk, pengingkaran terhadap sifat-sifat Allah, atau mentakwilkannya dengan cara yang tidak terkawal. Kena letak tu cara yang tidak terkawal. Sebab ulama kita terima takwil. Ulama kita terima takwil, tapi biar terkawal. Ni dia takwil ni dalam bab sifat Allah lah, perkara mutasyabihat sifat Allah. Dia mengotori kesucian dan kesempurnaan agama Islam. Kalau ni semua peringkat kena main. Kalau kerajaan tak main, mana rakyat kena main peranan. Yang ketiga, pemurnian fiqh Islam dari segala bentuk ijtihad yang keliru dan menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, serta pembebasan akal dari pengaruh-pengaruh taklid buta. Kena tulis itu. Pengaruh taklid buta dan kegelapan sikap fanatism ni. Jumu, fanatik kepada kumpulan, fanatik kepada mazhab yang luar biasa ni. Siapa semaya Pak Imam dulu pernah berlaku di muka Pak Imam. Hak ni Imam mazhab Syafi'i. Siapa gitu dulu kita baca. Beratus tahun tu berlaku tu. Oh, paruk. Tempat kita 2 imam pun gegak dah. Nupak. Yang keempat, pemurnian kitab-kitab tafsir Al-Quran, fiqh, kitab-kitab yang berhubungan erat dengan raqa'iq, yakni kelembutan hati. Ini bab tasawuf ni. Kitab-kitab membicarakan tentang tazkiyatun nafs ni. Dan juga kitab-kitab lain dari hadis-hadis lemah dan palsu, serta dongeng Israeliat dan kemungkiran. Jadi kerajaan dia kena tahu kitab mana ni hak bahaya ni. Ni hak duduk ngaji-ngaji di masjid, di gapo dia kena cek kitab tu. Dia kena pantau. Ni duk baca kitab pelik-pelik nah. Patut hak dia ngajar, siapa boleh sebut tu kita hebat kecil atas batu jadi mah. Dia tak boleh tu bulak barang lagu tu mengajar tu. Oh kecil manis pun tak jadi mah gitu. Nah. Mana yang boleh jadi lagu tu? Siapa kecil atas batu jadi mah boleh mengajar lagu tu? Pelik tu Baik. Gitulah jadi hak lagi tu kita bincang minggu hadapan lah, insya-Allah. Ni kena ingatlah ni secara umum. Sebab tu bagi ana kalau kita kena baca sendiri pun tak apa sebenarnya bab-bab ni. Ni secara umum. Sebab tu ana letak kata kunci dia, kita bila sama Islam ni kita kena jaga molek. Tutur bahasa kita sama Islam ni. Tak setuju tu tak apa. Jangan kita tuduh macam-macam sehingga menyebabkan jadi nampak pelik jadi. Tu kena jaga molek lah. Kita berhenti setakat tu dulu, insya-Allah. Jadi ana rasanya mungkin pertengahan Januari mungkin beberapa mungkin 3 siri kuliah ataupun sebulan lagi lah, insya-Allah. Kita akan cubalah. Sebab ni ana pun tak berani nak hurah panjang ni, sebab ni dia berkait dengan satu skop yang luas ni. Luas skop perbincangan ni. Cuma kita baca asas prinsip saja. Okay, kita berhenti setakat tu dulu. Cuma sebelum tu nak ayat sekali lagi ni, kalau boleh tolong tanya khabar lah. Kalau siapa dia jatuh duit ni, kena tolong rujuk kepada pihak masjid lah. Duit ni nampak tak sampai 1 juta ni. Kalau 1 juta siap dah masjid ni. Boleh rujuk pada pihak masjid lah. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.